baca inquiries ni. Ramai pula yang tanya apa beza absorber refurbish dengan absorber yang baru. Mana lagi best? Itulah, Ain pun tak tahu. Ain tengok juga banyak inquiries masuk. Tak apa, kita tanya Puan. Puan, mana yang lagi best? Absorber baru ke refurbish? Okay, kalau you tanya I, of course yang refurbish lah. Tapi kalau nak tahu lagi detail, tanya Big Boss. Oh, tapi bos belum sampai lagi. Tu, bos baru sampai tu. Pergi tanya. Jom lain, kita pergi tanya bos. Bos, tadi kan kita tanya Puan, antara absorber refurbish dengan absorber yang baru mana lagi best? Puan cakap refurbish yang lagi best. Apa beza dia, bos? Beza dia kita boleh customize absorber tu. Dia punya kekerasan, lembut dia semua ikut apa yang owner kereta tu nak. Dia customize lah, lagi best. Compare dengan kalau beli baru, setting dia macam gitu aja. So Mustang bos ni, bos dah refurbish kan? Dah refurbish. Saya ni Mustang ni beli tahun lepas. Dah setahun. Masa baru beli tu, lepas 3 hari terus buat. 3 hari baru beli dah buat absorber dah? Pasal dia tak ngam dengan I punya driving behavior. I suka bawa laju. So macam tak sesuai lah. Kereta laju tapi tak boleh corner. Macam mana kan? Kita nak buat kita corner. So boleh tak kalau kita nak tengok? Apa salah So mana Nana dengan Ain nak tengok absorber tu macam mana? Ya. Boleh tak bos? Okey juga. Dah lepas tahun kita nak tahu juga macam mana rupa dia kan? Jom. Jom. Ain, Nana, yang nak tunjuk korang. Nampak apa benda atas meja ni? Benda ni bos? Inilah absorber. Tapi kita dah potong dia setengah. Kita panggil dia keratan rentas absorber lah. So macam mana rupa absorber tu belah dalam dia. So absorber ni kita panggil twin tube. Kenapa? Dekat sini tube yang pertama, dalam dia ada inner tube, second cylinder. So dia ada 2 tube. Twin tube lah kita panggil. Bawa keluar satu-satu lah. Okay. Ini dia punya shaft, okay? Ini dia punya spring rebound. Okay. Ini adalah dia punya top cap. Oil seal pun atas ni juga. Ini dalam ni inner valve dia. Ini inner tube dia. Okay, faham? Faham. Bos, Nana selalu dengar yang kita selalu setting 40% stiffer. So 40% stiffer tu apa? Kita bagi dia keras lagi lah. Keras dalam 40%. Compare dengan original tu. Maksud dia lebih kurang gini. So, okay, kita anggap absorber tu begini kan. So, macam ni naik turun, naik turun. Turun compression, naik rebound. Kalau original dia lembut lah. Okay. Kalau dah buat 40%, dia keras lambat sikit, dia delete 40%. Apa yang membuatkan dia 40% stiffer, bos? Okay. Dia nampak benda ni? Okay. Ni panggil dia piston. Alright. So dalam ni ada valve dia. Minyak akan lalu menerusi piston ni. So shaft ni dia duduk dekat dalam Silinder. Dalam silinder kan? Okay. So misal kata ada minyak belah sini. Kalau dia turun, dia akan lalu dalam piston ni. Dia turun. Kalau dia naik pun lalu dalam piston ni juga. Lagi pekat minyak itu ataupun lagi keras valving dia, maknanya lebih keras compression ataupun rebound. So kita boleh kontrol kekerasan absorber ni dari dia punya valving, dari dia punya minyak dan dia punya gas. Gas pun ada dalam ni, dia campur dengan minyak. Gas yang kita pakai adalah gas nitrogen. Memang semua absorber pakai nitrogen. Korang tahu minyak kan? Pernah masak? So minyak tu kalau sejuk ataupun dalam temperature bilik, minyak tu likat. Likat pekat kan? So bila Ain atau Nana balik nak goreng pisang ke, goreng apa ke, minyak tu dipanaskan. Jadi apa? Minyak Minyak cair. Cair kan? Sama juga dalam absorber ada minyak juga. Bila friction macam ni selalu naik turun, dia akan create satu heat.
bila heat tu panas, dia akan mencairkan minyak itu. Okey, bila minyak tu cair, dia jadi lembut. Kan? Okey. Kita selalu banyak kereta apa dekat Tribe Auto yang datang? JBM, Audi, Mustang, Continental Cars. Continental lah. Continental Cars ni dibuat di mana? Di negara sejuk. Negara sejuk. So kita cerita pasal panas dan sejuk. So kalau dia cipta kereta tu dekat tempat yang sejuk, dia nak test kereta pun dekat tempat yang sejuk jugalah, dekat negara dia orang. Apabila kereta tu sampai kat negara yang humid macam kita, panas, karakter minyak itu akan berbeza lah, cair lah sebab panas kan. So bila kereta tu sampai kat Malaysia, automatically dia punya absorber punya performance akan drop about 35 to 40% gitu. Bila kita buat benda ni jadi 40%, sebenarnya kita restore balik keadaan absorber kereta tu yang sebenarnya patut kita rasalah kereta Continental seperti kita bawa kereta tu kat Jerman ke, kat mana ke, walaupun kita bawa kereta tu kat Malaysia. I see. Baru faham. So minyak, gas pressure, valving, inner valving ni semua main peranan yang penting. Faham? Faham tak? Faham. So I nak proofkan dekat you dekat I punya Mustang tadi. Kan? Kita dah buka absorber tu kan? So I ada satu set absorber yang baru Mustang punya dengan absorber yang kita bawa keluar yang setahun I dah pakai tu. Kita nak tengok ketahanan dia dah lepas tahun, ada beza tak? Kan? Okey, jom. Bos ni apa benda pula ni, bos? Okey, nanti kita panggil tester kit untuk absorber. So dia ada X dan Y lah, dia punya locus. So dia nampak ni lubang-lubang ni semua kan. So kita nak simulate kereta tu punya berat, apa benda semua, compression dengan rebound dia. So yang setting ini adalah untuk Mustang. Spring rate ni semua boleh kita ubah kekerasan, kekenyalan spring tu untuk simulatekan absorber tu punya rebound dan compression. Okey, absorber yang ada kat sini adalah absorber baru. Memang totally baru, brand new, tak pernah pasang dekat kereta Mustang. Kita nak test dia punya rebound dengan compression dia. Okey. So berat Mustang ni lebih kurang 1786 kilo. Berat. So kita pakai balas 50 kilo. Dia agak berat. Ini absorber depan. Spring dia pun besar. So kita nak tengok dia punya maksimum henjutan absorber tu, compression sampai ke bawah. Tahu apa benda warna putih ni? Saya tahu. Stop bump. Stop bump. So untuk apa Ain? Untuk stopkan dia dari terhentak. Dari terhentak. Kalau English kita panggil bottom up. Kalau lah stop bump ni dah pecah, dia akan bunyi besi. Pam macam tu. Okey. So kalau still tak repair lagi absorber tu, dia asyik terhentak. Ingat tak piston tadi? Piston tu akan santak sampai bawah, pecahlah piston tu, tak boleh nak rebuild lagi. So kalau customer punya kereta dah ada bunyi besi hentakan tu, better rebuild cepat-cepat. Kalau tidak, dah tak boleh selamat lagi dari absorber tu. So I nak simulate benda ni, translate kepada test kit device ini. Macam mana absorber tu punya compression. Kat sini kita letak 50 kilo kan? Alright. I tarik Okay. 1, 2, 3. Nampak tak? Dia stop bump ni selamatkan dia daripada terhentak sampai bawah. So berapa laju tadi, nampak tak? Kan? I nak tunjuk kat you yang absorber Mustang yang I dah pakai setahun refurbish tu. Kita nak tengok dia punya perbezaan yang baru dengan yang dah refurbish. Sekarang ni adalah absorber yang daripada kereta I. Yang korang nak tengok tadi kan? I buka dia absorber for you guys to tengok and learn. Sekarang ni adalah absorber yang dah dibuat 40% lebih keras daripada yang baru tadi. Dengan berat yang sama 50 kilo, dengan setting yang sama, kita nak tengok apa perbezaan dia masa compression. 1, 2, 3. So nampak tak apa beza dia? Turun dia lambat sikit. Yang pertama tadi, yang baru tadi, dia turun 2-3 kali kan? Zap kan? Yang ni turun sekali, dia dah tak ada naik. Tak ada rebound balik. Maknanya dia punya rebound untuk tarik ke bawah tu steady.
Macam tu yang dekat kereta kita try goyang-goyang tu. Oh, kat body roll tu. Kan bila goyang-goyang, kalau standard kita lepas still goyang lagi. Kalau lepas buat, kita goyang, lepas dia diam. Barulah kita boleh whack the corner. I see. Faham? At the same time kita jaga stop bump ni boleh tahan lebih lama. Selalunya jangka hayat absorber ni berapa lama, bos? Diorang buat absorber boleh tahan 5 tahun. Tapi kalau dekat jalan yang selalu terhentak-hentak kan, average 3-4 tahun dah habis dah absorber. So basically semua kereta boleh buat kan? Basically absorber twin tube boleh buat, mono tube boleh, inverted mono tube boleh, adjustable boleh. Kalau Amatic selalunya kita akan convert lah. Kalau absorber yang ada sensor pakai EDC, DDC, PASM, Porsche pun boleh buat absorber yang pakai elektrik. Faham Faham. Ai boleh pasang balik lah kat kereta ai? Boleh. Alright. Jom. Ain, Nana, faham dah? Dah faham dah, bos. Macam mana absorber, compression dia, rebound dia, beza dia yang dah refurbish dengan yang original. So, tadi kita dah buka, dah pasang balik kan. So kalau kat kereta, macam itulah yang kita selalu goyang-goyang tu kan. Body roll tu. So faham lah Faham. Ya bos, kalau lah katakan ada orang nak booking tu, kat mana dia nak booking slot dia orang bos? Basically kita ada platform Facebook, kita ada IG, kita ada YouTube, kita pun ada website juga. Alright. So selalunya orang akan pergi ke kita punya Facebook, dia masuk Messenger tu, inquiry kat situ lah. Dan kita punya salesman akan entertain mereka dari sana. Okay, Nana, Ain ingat lagi tak Raiba Auto punya tagline? Of course saya ingat, bos. Ingat. Kita test sikit. Raiba Auto, whack the corner.